Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi man shalla alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya Arhamar Rahimin. Arhamna Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, murid yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diteruskan perkongsian penerangan dan penjelasan pada hari ini, Sabtu 9 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 16 Oktober 2021 Masihi. Dikongsikan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pada 12 Rabiul Awal. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tergolong umat yang mendapat pahala dan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perkongsian penerangan dan penjelasan pada pertemuan kali ini ialah pada perkara mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerangan dan penjelasan pada perkongsian tajuk ini adalah sebagai aktiviti keagamaan sempena sambutan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi ataupun memperbanyakkan pengetahuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mula-mula sekali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Objektif pengajaran ialah tiap-tiap murid dapat mengenal pasti tiap-tiap perkara ataupun mengetahui akan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya aktiviti perkongsian dapatan murid melalui penerangan guru, dapatan melalui soal jawab secara dalam talian, dapatan secara individu melalui perkongsian perbincangan secara dalam talian, dan juga perkongsian dapatan secara individu melalui soal jawab secara bertulis. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ustaz kongsikan di awal perkongsian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang mula-mula akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diputrakan ataupun dilahirkan ataupun diperanakkan pada waktu subuh. Diputrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Diputrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Diputrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai tahun gajah. Dan diputrakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Mekah. Mekah, murid yang dirahmati Allah, adalah terletak di Arab Saudi. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal ataupun berketurunan Arab kaum Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada bangsa ataupun keturunan Arab kaum Quraisy. Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahanda atau bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan bonda ataupun ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah binti Wahaf. Aminah binti Wahaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan oleh ibunya Aminah binti Wahaf dalam keadaan yatim. Maksud keadaan ialah berkedudukan yatim. Yatim adalah seseorang anak yang ketiadaan bapa. Maksud ketiadaan bapa ialah meninggal dunia. Terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diputerakan oleh ibunya Aminah binti Wahaf dalam keadaan yatim. Terjadinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunya, ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Maksud wafat di sini ialah meninggal dunia. Wafat digunakan untuk Nabi dan Rasul. Beberapa hari setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan, dilahirkan, diperanakkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Usaha ini adalah disebabkan dan tujuan ataupun sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan ialah untuk disusui. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah peliharaan bonda baginda ataupun ibu baginda Aminah binti Wahaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur ayahanda baginda, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib yang terletak di Madinah. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama bonda baginda Aminah binti Wahab dalam perjalanan balik dari Madinah ke Mekah, setelah menziarahi kubur ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib di suatu tempat bernama Abwa, perjalanan pulang daripada Madinah ke Mekah, pada suatu tempat bernama Abwa, bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahaf wafat ataupun meninggal dunia. Ketika kewafatan bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Abwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berusia 6 tahun. Setelah bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda dalam keadaan ataupun dalam keadaan berkedudukan yatim piatu. Maksud yatim piatu ialah tidak ada ataupun wafat ataupun meninggal dunia ibu dan bapa. Terjadi juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan bonda dan ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan bonda baginda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh datuk baginda, iaitu Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib adalah bapa kepada Abdullah. Abdullah adalah ayahanda ataupun bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Abdul Muttalib adalah bapa kepada Abdullah. Abdul Muttalib iaitu datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memelihara ataupun menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib wafat ataupun meninggal dunia. Datuk Baginda Abdul Muttalib wafat. Setelah kewafatan Datuk Baginda Abdul Muttalib, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah peliharaan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Setelah kewafatan Datuk Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Muttalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah peliharaan ataupun di bawah jagaan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib adalah abang kepada Abdullah, abang kepada ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemeliharaan ataupun dalam penjagaan Abu Talib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga atau dipelihara dengan penuh kasih sayang ataupun sangat disayangi. Walaupun Abu Talib mempunyai anak yang ramai, tetapi penjagaan dan pemeliharaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat disayangi. Semasa dalam pemeliharaan Abu Talib, itu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja mengambil upah mengembala kambing. Maksud mengembala ialah memelihara, menjaga. Maksud ataupun sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja adalah untuk membantu bapa saudaranya yang memelihara baginda setelah kewafatan Datuk Baginda Abdul Muttalib. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh bapa saudara baginda Abu Talib ke negeri Syam. Tujuannya ataupun sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Abu Talib ke negeri Syam ketika berusia 12 tahun adalah untuk berniaga. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka Abu Talib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Busra, mereka berjumpa dengan seorang padri. Padri ialah orang Kristian yang mengendalikan ataupun yang menguruskan akan agama Kristian. Seorang padri yang dijumpai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bapa saudaranya ketika di negeri Syam ketika berniaga ialah Bukhairah. Bukhairah mengkhabarkan ataupun memberitahu kepada Abu Talib bahawa
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang rasul. Itu pandangan daripada Bukhairah. Menyuruh ataupun mengkhabarkan kepada Abu Talib bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi seorang rasul, akan menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Allah murtad mati Allah Subhanahu wa taala, Bukhairah seorang padri juga menasihatkan kepada Abu Talib supaya menjaga akan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Talib selesai berniaga di Syam, Abu Talib pun membawa baginda balik ke Makkah dengan segera. Usaha untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinasihatkan oleh Bukhairah kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sempurna dan selesai perkongsian pengajaran penjelasan pada pertemuan hari ini pada penerangan dan penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkongsian dan penerangan dan penjelasan perkara riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita murid dan dirahmati Allah tergolong umat yang mendapat syafaat pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harapkan sepanjang pertemuan pengajaran dan penjelasan serta perkongsian ini dapat diikuti. Alhamdulillah, Ustaz akhiri pertemuan dengan bacaan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal As, innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.